Kami cukup gembira kerana anda masih lagi bersama kami di Hello Malaysia ini. Kita masih lagi bercakap satu topik yang menarik, iaitu transformasi Kota Baru, janji ditepati. Masih lagi bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa berada di studio Hello Malaysia. Bersama dengan saya, itu yang berbahagia Datuk Muhammad Fatmi Cik Saleh yang merupakan penasihat Persatuan Orang Kota Baru, dan juga yang berbahagia Datuk Seri Said Zainal Abidin Said Mohamad, iaitu Majlis Pemikir dan Pemandu Persatuan Orang Kota Baru. Tadi persoalan menarik apa ni Datuk Muhammad Fatmi, kalau kita lihat persoalan yang dibangkitkan oleh Encik Mohamad dari Selangor tadi, barangkali sudah menjadi semacam penyakit jugalah bagi anak-anak Kelantan yang sudah pun berhijrah dan barangkali sudah lama tinggal di tempat orang. Akhirnya mereka merasakan bahawa barangkali Kelantan itu tak perlu apa-apa pembangunan sebenarnya, kerana mereka menikmati kehidupan yang cukup sempurna di luar negeri Kelantan. Okey, soalan Cik Mat tadi, Cik Mohamad tadi, kenapa jadi begitu soalannya? Sebenarnya saya tidak tahu kenapa. Tetapi pandangan sayanya, mungkin orang yang bercakap begitu itu ada some political element. Ada yang kecenderungan politiknya. Sebabnya kalaulah Kelantan ini membangun, Kelantan ini maju, Kelantan ini cukup untuk menampung orang-orang Kelantan mencari pekerjaan, mencari rezeki perniagaannya, mungkin mereka tak perlu lagi PAS di sana. So itu mungkin. Saya tidak tahu sebenarnya sebab apa. Tetapi sekarang ini pula Cik Sakawi, saya nak beritahu, mungkin itu dulu Cik Mohamad. Tapi sekarang ini ramai yang sudah berubah pandangan dan pemikiran mereka. Ramai yang balik hari ini merungut bahawasanya mengapa tidak ada perubahan di Kota Baru, di Kelantan, mengapa tidak ada perkembangan, mengapa tidak ada kemajuan. Mereka mau lihat kampung halaman mereka, tanah tumpah darah mereka ini menjadi satu tempat yang lebih maju, bukan dari segi fizikal saja, bukan dari segi zahirnya, tetapi juga di segi kerohaniannya, di segi bidang pendidikan, di segi bidang agamanya, sekolah-sekolah pondok dijaga, yang keadaannya begitu teruk kita dipulihkan, dibaikkan. Dan juga perlu satu sistem pondok yang lebih berkesan supaya lepasan pondok ini ke mana hala tujunya nanti. Ini semua perlu dilihat, dan mereka sekarang ini di luar ini dah sedar sekarang perkara ini semua. Majoritinya merungut perkara-perkara ini di segi jalan rayanya, di segi pengembangan bandarnya. Kalau kita lihat hari ini Kota Baru hampir setiap hari mengalami traffic jam, kesesakan lalu lintas. Ramai kata kerana pembangunan. Saya sendiri orang Kota Baru, saya sendiri kerap berada di sana, kadang-kadang 4 hari seminggu saya berada di sana. Saya lihat sebenarnya bukan sebab kemajuan, tapi kebanyakannya kerana planning dan pengurusan itu sendiri. Bayangkanlah 23 tahun dulu, 23 tahun dulu kawasan bandar Kota Baru macam tu, dan sekarang pun macam tu juga. So perlu kepada expansion, perlu kepada pembesaran bandar itu sendiri supaya trafik ini dapat didisperskan. So, itu antaranya. Tapi berbalik kepada soalan Cik Mohamad tadi, saya boleh akui bahawasanya hari ini majoriti orang-orang Kelantan, orang Kota Baru yang berada di luar sudah merungut dan perlu perubahan, perlu kepada transformasi yang lebih positif. Bila Datuk Muhammad Fatmi menyebut tentang istilah transformasi, ini menarik. Kita terus pergi bersama dengan Datuk Seri, dan juga saya juga ingin mendapat feedback kepada Datuk Muhammad Fatmi sendiri. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, the Najib factor itu, faktor Najib dan juga 7 janji Najib kepada rakyat Kelantan sekiranya Barisan Nasional diberi peluang untuk memerintah Kelantan, menjanjikan satu sinar harapan yang cukup menarik sebenarnya kepada rakyat Kelantan. Jadi pandangan Datuk Muhammad Fatmi tentang persoalan ini. Okey. Pertamanya ramai yang menyatakan janji janji Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib. Tetapi semasa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib mengumumkan 7 perkara ini, Datuk Seri Najib mengatakan it was an open statement, satu statement yang terbuka. Mengatakan kerajaan Barisan Nasional akan melaksanakan 7 perkara ini, tanpa menyatakan kalau kita menang
Ya, ayat kalau Barisan Nasional menang itu tidak ada di omit ataupun delete. Okey. Bermaknanya ini adalah satu open statement, satu statement terbuka untuk dilaksanakan yang mana yang boleh. Yang mana yang boleh. Tetapi ada perkara-perkara dalam 7 ini sudah tentu tak dapat dilaksanakan kalau kita tidak ada kuasa di peringkat negeri. Okey. Yang mana yang boleh kita laksanakan. Contohnya, ya, program perumahan rakyat. Ya, baru-baru ini Yang Amat Datuk Seri Najib datang ke Kelantan dan telah melakukan menyempurnakan majlis pecah tanah. Ya. Selepas 53 hari beliau mengumumkan projek tersebut. Kerana ini boleh dilaksanakan kerana walaupun sukar, saya tidak kata senang, sukar kerana untuk mencari tanah dan tapak yang sesuai itu amat sukar sekali. Tetapi alhamdulillah kita berjaya mengenal pasti dan kita juga berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib kerana membenarkan projek ini, program ini dibina di atas tanah swasta ataupun tanah persorangan yang kita beli untuk memajukan sebagai program perumahan rakyat. Kalau dahulu mungkin program ini hanya boleh dibina, dilaksanakan atas tanah kerajaan saja. Tetapi kalaulah Datuk Seri Najib, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kekal dengan keputusan hanya tanah kerajaan, sampai bila kita tak dapat laksanakan program rakyat ini. Kerana apa? Kerana di Kota Baru itu sudah tidak ada tanah kerajaan. Kalau ada baru-baru ini pun banyak yang telah dijual oleh kerajaan yang ada sekarang ini. Ya? Jadi saya amat-amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana telah setuju dan lulus untuk kita melaksanakan program perumahan rakyat ini. Walaupun PM lulus 3,000 tetapi kita hanya berjaya setakat ini mendapatkan tapak itu yang boleh memuatkan 1,000 unit saja. InsyaAllah di masa akan datang kita akan teruskan perjuangan ini kerana ini adalah keperluan yang amat-amat sangat di kalangan rakyat dan orang Kota Baru itu sendiri. Kedua, projek yang telah diumumkan dalam 7 perkara itu ialah UiTM. UiTM Kota Baru. Samalah juga. Ya, UiTM Kota Baru ini juga Yang Amat Berhormat Menteri juga setuju untuk kita membeli tanah swasta. Maka kita kena pasti dan hari ini UiTM, pihak pengajian tinggi sedang berunding dengan tuan tanah dengan pihak swasta itu untuk membeli supaya ia menjadi milik UiTM atau milik Kementerian Pendidikan Tinggi dan secepat mungkin kita akan laksanakan. Tetapi kalau projek lain yang diumum oleh Datuk Seri Najib, contohnya macam pembekalan air, untuk memulihkan keadaan pembekalan air, ini sudah tentu perlu ada kuasa negeri. Jadi kalau kita nak laksanakan ini, nak menepati janji ini, perlu tukar kerajaan terdahulu. Bukan syarat, tetapi ianya keadaannya begitu. Maka perlu tukar. Dan insya-Allah dalam masa sepenggal ini, saya yakin Kerajaan Barisan Nasional Negeri Kelantan boleh memulih dan boleh membetulkan keadaan pembekalan air di Kelantan itu sendiri. Banyak lagi projek lain, tadi saya dah sebut 2-3 perkara. Contohnya stadium pun sama juga. Ya. Ini amat penting sekali kuasa ini. Kuasa digunakan untuk kebaikan rakyat, untuk kebaikan negara dan juga negeri. Ya. Tapi dari segi apa ni Datuk Seri, pengalaman Datuk Seri sendiri Datuk Seri Syed Zainal sendiri berada di Kelantan, anak jati Kelantan. 22 tahun lebih 20 tahun lah PAS memerintah Kelantan. Lebih daripada 20 tahun. Jadi kita melihat memang ada perubahan yang dilakukan tetapi tidak mencapai ke tahap yang sepatutnya. Lonjakan ekonomi itu perlu diselaraskan juga dengan lonjakan seperti apa yang Datuk Seri kata tadi, infrastruktur dan sebagainya. Tetapi apakah Datuk Seri melihat bahawa sebenarnya Kelantan ada potensi untuk menarik pelabur-pelabur luar misalnya untuk datang ke Kelantan, melabur di Kelantan dan dengan sendirinya menyediakan satu persarana pekerjaan yang cukup sempurna kepada rakyat Kelantan sebenarnya? Ya, saya rasalah Penisir Kawi memang potensi untuk menarik pelabur memang ada. Tapi kalau kita jadi pelabur, kita mesti mau melabur di tempat di mana ada sokongan yang kuat. Polisi yang berterusan, environment yang positif untuk kita buat pekerjaan. Jadi kalau kita nak pergi melabur, tidak ada kata transparansi, tidak ada polisi yang jelas, kita merasa samar. Ada was-was untuk kita. Itu yang pertama. Keduanya, mesti ada tenaga pekerjaan yang bermutu tinggi.
Jadi ini dah macam tadi yang Datuk Fatimi yang beritahu. Sekarang kita kena kurangkan penghijrahan anak-anak muda keluar daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur. Jadi untuk kita mengekalkan mereka di sana, kita harus menyediakan infrastruktur dan polisi dan peluang pekerjaan supaya mereka tetap di Kota Baru. Kalau tidak, lama kelamaan saya rasa Kota Baru tidak ada kepakaran sebab semua dah berhijrah. Jadi if I were an investor, saya akan melihat berapa. Satu, sokongan daripada pihak kerajaan. Keduanya, tenaga pekerja mahir. Kalau dua ni tak ada, saya kata, syarikat tidak akan melabur. Adakah ini boleh diubah? Sudah tentu boleh diubah. Kalau ini boleh dilakukan di tempat-tempat lain, saya rasa di Kelantan boleh ubah. Tapi memerlukan sudah tentulah kerjasama yang erat daripada semua pihak. Jadi sudah macam Datuk Fahmi maklum tadi, beberapa perkara saya rasa pihak kerajaan persekutuan boleh buat secara sendirian. Tapi kalau nak buat benda yang lain, kena ada kuasa kerajaan negeri. Itu yang kita rasa it goes bukan sahaja di Kelantan, di mana-mana negeri pun, di luar negara pun, you must have a uniformity against the federal and the state government. Tapi mengubah paradigma rakyat Kelantan sendiri, Datuk Muhammad Fatmi. Apakah gerakan-gerakan, apakah program-program yang dibuat oleh Barisan Nasional sendiri misalnya dalam usaha mereka untuk menawan Kelantan itu? Kerana sesuatu yang bukan senang sebenarnya untuk dilakukan, mengubah paradigma, mengubah jiwa, mengubah pemikiran rakyat Kelantan itu sendiri. Ya, sebenarnya tukar kerajaan ini adalah satu keperluan sekarang ini. Sudah hampir suku abad. Kita masih di takok yang lama. Maka sudah tentu untuk menyedar, untuk memberitahu kepada rakyat Kelantan, kita perlu ubah, perlu lakukan transformasi. Sekarang ini banyak penerangan-penerangan, banyak perkara-perkara yang kita tunjuk dan bukti kepada rakyat Kelantan apa keupayaan Barisan Nasional ini sendiri. Sudah tentu mereka sudah mula sedar dan mula tahu, dan mereka mula bergerak bersama dengan Barisan Nasional untuk mengubah. Kalau saudara Syakawi pergi Kelantan hari ini, dalam majlis mana-mana pun, kalau kita tak laungan tukar, dia orang yang dulu buat laungan tukar ini. Ya. Jadi bermaknanya ini adalah bukan lagi satu movement, satu gerakan lebih ke atas. Ianya adalah grassroots, akar umi itu sendiri. Sudah rasa tertekan, sudah rasa keperluan untuk mengubah dan untuk mengalami transformasi secara meluas di negeri Kelantan itu sendiri. Ini adalah amat penting sekali untuk kita. Saya tengok satu kesedaran besar-besaran telah berlaku di negeri Kelantan ini. Sebab itu hari ini memang mereka yakin bahawasanya jika Barisan Nasional berjanji, janji itu akan ditepati. Itu sudah dibuktikan dengan pecah tanah perumahan itu, dengan UiTM ni sedang berunding dengan jalan raya Kota Baru Kuala Krai, insya-Allah. Saya rasa saya tengoklah keadaan itu, saya rasa mungkin tak lama lagi akan dikeluarkan tender, elan tender. Mana semuanya ini akan dilaksanakan tanpa kuasa kerajaan negeri. Tetapi ada banyak perkara lagi sebagaimana yang Yang Amat Berhormat PM kata, ini hanya permulaan. Masih banyak lagi tawaran-tawaran yang akan diberi. Tetapi kebanyakan perkara ini perlu kepada kuasa itu sendiri. Jadi saya memang amat-amat berharap agar orang Kelantan, orang Kota Baru itu sendiri menyambut tawaran Yang Amat Berhormat Negeri ini. Dan tawaran Yang Amat Berhormat Negeri, we can go to the bank with it. Maknanya ianya akan ditepati, ianya akan dilaksanakan. Dan insya-Allah Kelantan, Kota Baru akan mengalami satu perubahan yang besar, satu transformasi yang lebih baik. Datuk Seri, kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Datuk Fatmi tadi tentang projek perumahan rakyat itu, saya sendiri terkejut. Jumlah rumah yang dibina itu pun kerana disebabkan oleh keluasan tanah yang terhad tidaklah begitu banyak. Tetapi permintaan daripada rakyat Kelantan sendiri begitu berlipat ganda. Jadi ini menunjukkan bahawa sebenarnya rakyat Kelantan masih lagi dahaga dengan pembangunan, masih lagi berkendakkan rumah misalnya. Ialah tanah pun dah semakin digondolkan, dah semakin kurang dan sebagainya. Jadi mungkin Datuk Seri boleh beri komen. Macam saya lah Syakawi, kita kebanyakan anak-anak Kelantan ni duduk di bandar.
kita dah ada kebiasaan dalam segi rumah yang mungkin agak mewah lah kalau dibanding. Selesa. Jadi selesa. Jadi apabila kita balik ke Kota Baru, kita kadang-kadang rasa terkilan lah. Melihat di kawasan saya ni asal ada kubang pasu sendiri. Daripada Bukan saya kau masuk Kedah, kau masuk Kota Kota Baru. Baru. Kota Baru. Daripada umur saya dari kecil lagi sampai sekarang masih yang sama. Jadi kita bertanya kenapa benda ni berlaku. Walhalnya kalau kita lihat apa yang kita ada di Kota Baru, di Kuala